مجيد يا ربي صل على النبي مسلما واجعل لنا التوفيق دوما صاحبا. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan waktu untuk kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pagi ini kita menyambung lagi bicara kita tentang tanda-tanda kecil yang ke-27, iaitu orang-orang tua berlagak seperti mana anak muda. Ini Nabi mengingatkan kepada kita. Zaman-zaman sekarang ni kita tengok berlaku yang demikian. Dia dah tua renta tapi tak sedar tua renta dah. Kan? Pakai pun macam orang muda. Pakai baju pun dah tak ada lengan. Kan? Baju tak ada lengan. Jalan pakai singlet je. Macam apa ni, bonser. Jadi kita tengok. Ini Nabi nak ingatkan kepada kita. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu qaumun yahdabuna fi akhiriz zaman bis-sawadi kahawasilil hamami la yurihuna rahiyatal jannah. Pada akhir zaman kelak akan ada orang tua yang sudah beruban, mewarnakan rambutnya dengan warna hitam. Mereka tidak akan dapat mencium bau syurga. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkara ni dibahas oleh ulama fiqh. Bagaimana yang dikatakan mewarnakan rambut ni? Adakah ianya dilarang sama sekali mewarnakan rambut? Jadi mewarnakan rambut ini dilarang oleh Nabi ialah mewarnakan dengan warna hitam. Kan? Warna hitam ni tak boleh. Jadi kalau orang gunakan macam inai tu, dia punya rambut tu nampak perang-perang, itu tak jadi masalah. Kan? Ini dah putih, ambil dye tu, pergi hitam, terus dye terus. Mati terus. Jadi ni yang dilarang menghitamkan rambut. Kan? Jadi dengan sebab itu orang yang menghitamkan rambut ni memang dilarang oleh Nabi SAW, kerana kebolehan itu ada berlaku pada zaman Nabi SAW, kerana Nabi menyuruh yang demikian. Maka kita akan lihat dari hadis ini, dia secara umum tak boleh nak mewarnakan rambut dengan warna hitam. Warna hitam tak boleh. Jadi ini adalah larangan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Maka apa yang tersebut di dalam hadis ini telah menjadi kenyataan pada masa sekarang, kerana ramai daripada orang yang mewarnakan atau mengubah warna janggut dan rambutnya dengan warna hitam. Maka yang hari ini lagi parah, macam-macam warna aja. Kan? Warna hijau ada, biru ada, merah ada, lagi gawat lah. Macam-macam warna rambutnya. Jadi dia termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuan dia untuk maknanya kecantikan, mengubah sesuatu untuk kecantikan, itu adalah mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Tapi kalau tujuan ubah itu untuk maknanya kesihatan, ianya dibolehkan, diharuskan. Contoh, kalau orang kena penyakit sombing, contoh, dengan sebab dia sombing itu dia tak boleh baca Quran, maka boleh dia melakukan maknanya amaliyat, makna pembedahan, supaya dengan pembedahan tadi dia boleh menyebut huruf-huruf Al-Quran itu dengan betul. Ada orang dia punya hidung dia sama macam kita lah, jenis macam ni, kembang ni.
lalu dia bedah, dia mancungkan hidung dia dengan tujuan untuk kecantikan, nampak cantik, itu hukumnya adalah haram dan berdosa. Dia tengok keadaan. Itu sebab kalau di Korea yang menjadi kegilaan anak-anak muda kita ni, di Korea ni anak-anak muda dia 90% yang kita tengok yang didedahkan dalam TV dan itu semua buat pembedahan plastik. Muka, hidung, semua buat. Kerana mereka punya matlamat hidup tu. Mereka mana ada matlamat hidup. Matlamat ni untuk cantik ya. Sebab tu mereka mencari, menghabiskan daripada apa yang dia cari ialah semata-mata untuk tu. Jadi kita ni orang Islam jangan begitu tuan-tuan. Ada waktunya dibolehkan, diharuskan, dan ada waktu yang tidak diharuskan, tidak dibolehkan. Hukumnya adalah haram. Maka kaum muslimin sekarang ni membentuk dan mengubah suai janggut dan jambang, mencukur jambang dan janggut, dan membiarkan rambut ada di atas dagu mereka. Kemudian mereka mencelup dengan warna hitam untuk kelihatan lebih cantik. Ni yang dibuat atuk-atuk ni. Dan Imam Al-Jauzi berkata, boleh jadi yang dimaksudkan dengan mereka tidak akan mencium bau syurga itu disebabkan tingkah laku dan perbuatan atau i'tiqad mereka, bukan semata-mata kerana mewarnakannya. Adapun mewarnakan rambut itu merupakan ciri mereka sahaja. Seperti mana kaum Khawarij ialah mereka mencukur rambut, meskipun mencukur rambut itu tidaklah haram. Maka kata pengarang, saya katakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang mewarnakan rambut dan janggut dengan warna hitam. Diriwayatkan daripada kitab sahih daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, pada hari Fathul Mekah, Abu Qahafah yang rambut dan janggutnya sudah putih seperti mana pohon saramah yang serba putih bunga dan buahnya. Jadi pada waktu pembukaan kota Mekah pada tahun 6 Hijrah, seorang sahabat sebelumnya dia tidak Islam, iaitu bapa kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bapa Abu Bakar ni dia masuk Islamnya lewat. Umurnya 120 tahun baru dapat masuk Islam. Kan? Dalam keadaan dia waktu dia datang jumpa Nabi SAW, umur 120 tahun, beruban semua dah. Kepala beruban, janggut beruban, bulu mata pun dah putih dah. Jadi bila dia datang bertemu dengan Nabi nak menyatakan Islam, jadi kelihatan putih semua. Maka Nabi SAW kata, ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad. Mana ubahlah ini, maknanya uban, tapi jauhkan daripada warna hitam. Jadi maknanya menunjukkan di situ keharusan, makna kita ni mewarnakan rambut tadi dengan warna yang lain, seperti mana kalau kita tengok orang-orang daripada India, daripada Pakistan, mereka mewarnakan rambut dia tu, nampak perang-perang rambut dia. Mereka menggunakan inai. Itu dibolehkan, diharuskan. Kan? Guna inai. Jadi yang tak boleh tu kalau guna warna hitam. Kan? Pewarna hitam tu tak boleh. Itu dilarang. Jadi Nabi SAW maknanya menunjukkan bukanlah larangan itu larangan secara qat'i. Makna tak boleh langsung. Boleh, tapi warna hitam jangan, warna-warna lain dibenarkan. Jadi yang dibenarkan betul ialah mereka menggunakan menggunakan inai untuk mewarnakan rambut. Zaman tu inai lah. Zaman tu mana ada lain kan?
warna yang boleh digunakan. Jadi ini peringatan Nabi SAW kepada kita. Yang ke-28, penyakit bakhil dan kedekut bermaharaja lela. Nabi SAW menyebutkan min asyratis saati an yadhhara asyuh. Mana di antara tanda kiamat dekatnya ialah akan bermaharaja-lelanya penyakit kedekut. Kan? Penyakit kedekut ni dia penyakit, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia merupakan penyakit. Kalau kena kat orang payah. Kan? Sebab tu kalau kita tengok cerita Piramli tu, dia dah terang lah penyakit tu. Haji Bakhil. Nama pun dia Haji Bakhil. Kan? Dia punya kedekutnya, ya Allah. Kan? Orang datang nak minta sedekah, cakapkan bahawa aku ni sakit. Kan? Dia sampai begitu, tuan-tuan. Dia peringkat menipu orang. Kalau dia kedekut, dia sampai pakat menipu. Supaya apa? Hartanya tidak mengalir kepada orang lain. Sehingga anak sendiri pun susah nak makan. Daripada zaman Nabi ni SAW berlaku bagaimana Ummu Jamil, iaitu isteri kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni dia dengan Nabi ni ada hubungan. Kerana apa? Dia dengan bapa Nabi, Abu Sufyan bin Abu Talib, kan? Dia ada hubungan persaudaraan. Tapi apabila Nabi SAW diutus menjadi Rasul, Abu Sufyan ini dia adalah orang yang paling kuat menentang Nabi. Sedangkan waktu dia tu masih umur dengan Nabi tu tak jauh beza, masih kecil. Dia bermain-main dengan Nabi SAW. Sehingga ketika mana Nabi kalau menangis, maka dialah yang menghiburkan Nabi. Tapi apabila Nabi menerima wahyu, dilantik menjadi Rasul, dia adalah orang yang paling kuat menentang Nabi. Dan dalam beberapa peperangan, dialah orang yang jadi mastermind dia. Dalam perang Badar, dialah orang yang paling kuat menentang Nabi. Dalam peperangan Uhud, kekalahan Nabi, tentera Islam kepada orang kafir, dialah orang yang berperanan besar, yang menebakkan Nabi luka, patah gigi dalam peperangan Uhud. Ini Abu Sufyan. Tapi Allah Ta'ala mengkehendaki dengan Islam dia. Dia masuk Islam. Dan dia ni merupakan seorang bangsawan, orang kaya. Jadi isteri dia mengadu kepada Nabi SAW, wahai Nabi, boleh tak aku mencuri, maknanya mengambil duit suami. Dia timbul hukum. Boleh tak aku mengambil duit suami aku tanpa pengetahuan suami? Kalau hukum asal memang tak boleh, tuan-tuan. Kena minta. Jadi Nabi kata, kenapa kamu nak ambil duit suami kamu? Dia kata Abu Sufyan ni memang jenis tangkai dering, dia kata. Kedekut benar. Hatta nak makan pun dia tak bagi. Nak minta, nak beli pun tak bagi. Anak-anak nak makan pun susah. Lepas tu apa lagi? Aku kebas lah. Boleh ke tidak? Nabi kata, boleh untuk makan engkau dan anak engkau. Nak beli tapawai, tak boleh. Contohlah, contoh. Tak? Mana nak guna untuk yang lain daripada makan dan minum, tak boleh. Mana ambil, boleh sekadar untuk kehidupan. Jadi dia sampai peringkat macam tu, tuan-tuan. Kedekut dia sampai anak sendiri pun susah. Sampai isteri sendiri nak makan pun jadi susah. Ini berat benar. Jadi Nabi menyebutkan bahawa di hari kiamat akan datang satu masa penyakit kedekut ni memang banyak sungguh kat orang. Kan? Jadi dia kalau nak buat satu benda, payah nak dapat dia, nak rasa duit dia payah. Jadi ini yang disebut oleh Nabi SAW kepada kita. Dan diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, yataqarabuz zaman wa yanqusul amalu wa yulqasyuh. Makna
masa akan semakin berdekatan, amalan semakin berkurangan. Mana masa semakin dekat. Makna dekat apa? Dekat kepada hari kiamat. Ini tuan-tuan, kerana tanda-tanda Nabi sebut tu hari tu, Nabi sebut hadis ini bermakna tanda hari kiamat tu dekat. Kerana apa? Kerana Nabi telah diutus menjadi rasul. Nabi diutus menjadi rasul, itu tanda kiamat. Kerana Nabi tu khataman nabiyyin, dia adalah kesudahan bagi segala Nabi dan Rasul. Jadi tanda kiamat dah tu. Kata Nabi lagi, amalan semakin berkurang. Kita amalan makin kurang. Dekat dah kiamat, amalan makin tak banyak. Kan? Buat apa-apa program orang tak nak datang. Buat majlis-majlis ilmu tak nak datang. Kan? Masjid pula dibuat besar-besar. Tapi tak ada orang yang mengisi. Yang mengisi ni orang-orang lama. Kalau padam puak-puak ni, habis cerah. Kan? Yang datang pun semua menjaga tiang. Bukan orang sini, contoh. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Yang jaga tiang ni kalau padam, tak ada lah orang jaga tiang ni. Itu sebabnya kalau di masjid negeri tu, program-program kerajaan dia tak akan buat di masjid negeri. Masjid macam tu besar. Dalam kompaun masjid tempat solat tu dia boleh mengisi sampai 7,000 orang. Kan? Kalau program setakat 1,000 tak ada orang dalam. Satu baris 150 orang dalam satu baris. Kalau 1,000 orang berapa baris saja? Puak-puak ni pula kalau orang tak ramai dia marah. Kan? Mana nak cari orang? Takkan nak dipaksa orang nak datang. Jadi ini masalah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nah, ini nak maulid Rasul dia dah rancang. Kita kena cari masjid kecil-kecil supaya nampak ramai. Kata bagus, alhamdulillah. Kan? Kita pun tak susah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ni amalan makin berkurangan. Kan? Orang malas. Kan? Bila semayang, cepat semayang lah. Ni ba'diyah, qabliyah ni tak payahlah kan. Itu boleh buat. Jadi dia jadi amalan-amalan ni tak ada dah. Amalan-amalan ni tak ada. Kalau kita tengok dulu, kalau di masjid, kalau dulu hari Jumaat, ada baca Quran. Kan? Sebelum Jumaat tu ada baca Quran. Kalau waktu subuh kita tengok, dulu ada tarahim. Sekarang mana ada tarahim ni? Semua main pakai kaset ya. Tak ada. Kan? Sedangkan tarahim tu, itu pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya arhamar rahimin arhamna. Tuan-tuan, hari ni mana ada orang laung-laungkan tarahim lagi? Tak ada. Kan? Datang-datang Allahu Akbar. Tak ada. Jadi mana amalan-amalan ni dah tak ada dah. Dia makin meresak, makin kurang. Dan orang pun tak tahu. Benarnya jadi amalan sunnah. Kan? Orang dah tak tahu, orang dah tak nak buat. Jadi ni tuan-tuan muslimin muslimat. Kalau masuk bulan Maulid, bulan Maulid lagi hebat. Orang bermaulid tu daripada malam pertama sampai 12 Rabiul Awal, masjid tu penuh. Hari ni mana ada lagi. Jadi amalan-amalan berselawat ni pun orang dah tak nak buat. Kenapa? Kan? Kerana mereka mengatakan sibuk dan tak dapat. Susah. Jadi ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang ketiganya kata Nabi SAW, penyakit syuh, iaitu penyakit bakhil dan kedekut akan ditancapkan dalam hati. Maknanya Allah Ta'ala cempakkan dalam hati manusia di akhir zaman penyakit ni. Penyakit apa? Bakhil dan kedekut. Ini bahaya ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang Nabi sebut penyakit ni dia menular. Di akhir zaman dia akan menular penyakit. Dan diriwayatkan daripada Muawiyah bin Abu Sufyan, katanya saya mendengar Rasulullah SAW, tidaklah bertambah satu urusan melainkan semakin berat, dan tidaklah sikap manusia bertambah melainkan semakin bakhil dan kedekut.
Mana bertambahnya urusan, kan? Urusan manusia dia semakin berat. Makin berat, makin berat. Kan? Hari ni kita tengok urusan-urusan pentadbiran, urusan kehidupan dia makin susah. Kan? Dulu orang tak fikir nak makan apa, belakang-belakang rumah pun boleh, tuan-tuan. Hari ni susah. Hari ni orang fikir dah belajar pandai-pandai, dah belajar sampai tinggi-tinggi, dapat makna ijazah, nak fikir nak kerja apa sekarang. Susah hidup. Kan? Dulu orang tak fikir ya. Ya tak? Maknanya kalau graduate dia keluar dari universiti, kerja ada. Walaupun tidak seperti mana kerja itu ditawarkan, mereka mudah untuk dapat pekerjaan. Hari ini tak ada. Maknanya urusan hidup ni dia makin berat, makin berat. Kan? Semakin bertambah kehidupan. Ya tak? Dan tidak, maknanya tidaklah sikap manusia bertambah. Tapi kita ni macam tu je. Kan? Dia leka dengan kehidupan. Tak ambil berat, tak ambil pusing. Urusan-urusan. Urusan agama tak ambil berat. Urusan dunia tak ambil berat. Kan? Dan semakin bakhil dan kedekut. Ini penyakit yang disebut oleh Nabi SAW, yang akan menimpa umat akhir zaman, iaitu sifat bakhil dan kedekut. Kalau zaman Nabi SAW sebut je bahawa perlu kepada wang, perlu kepada bantuan, para sahabat melonggokkan harta mereka di depan Nabi SAW. Beritahu Abu Bakar ni, kita ni nak perlu kepada dana untuk Islam. Abu Bakar bagi semua harta dia. Nabi tanya, apa yang tinggal kepada kamu wahai Abu Bakar? Allahu wa Rasuluh. Hebat. Abdul Rahman bin Auf bila suruh aja beri derma, dia bagi yang paling baik. Harta dia yang terbaik dia bagi. Ketika mana dalam satu majlis datang seorang Arab Badui, orang susah, minta kepada Nabi. Nabi kata, siapa boleh bagi kepada dia ni? Maknanya aku jamin dia syurga. Maka Abdul Rahman bin Auf memberikan seekor, maknanya unta merah. Unta merah ni mahal, tuan-tuan. Kalau zaman Arab, unta merah ni mahal. Yang sedang bunting, kan? Dia dah nak beranak dah. Wahai Nabi, ni aku berikan kepada dia. Tak ada sayang harta. Nabi kata, Abdul Rahman, sesungguhnya aku lihat dalam syurga ni, apa yang kau bagi Allah Ta'ala dah ganti. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Inilah hebat orang yang hidup pada zaman Nabi SAW. Di akhir zaman tak ada. Kan? Dia jadi susah. Kan? Dulu kalau kita lihat masjid-masjid ni hidup dengan sebab dana daripada orang ramai. Masjid-masjid ni hidup dengan sebab impak daripada orang ramai. Orang buat masjid dulu, orang keluarkan duit, infak. Kan? Jadi hari ni susah. Dia tak boleh macam tu lagi dah. Kan? Kita kena usahakan. Tidak, nanti masjid tak boleh nak beroperasi. Kan? Tak boleh nak jalan. Jadi ini di zaman-zaman ni tak boleh kita mengharapkan begitu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqush syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an asafaku dima'ahum wahtahallu maharimahum. Jagalah dirimu, jangan sampai berbuat zalim, kerana kezaliman itu menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Jangan buat zalim. Ini mengingatkan pada orang yang ada kuasa, pada orang yang ada maknanya kekuatan,
jangan zalim dengan orang. Waktu ada kuasa, jangan zalim. Waktu dia ada maknanya kekuatan, jangan zalim dengan orang. Sebab apa? Bahaya menzalimi orang ni besok dekat akhirat dia menghadapi kegelapan. Kegelapan di akhirat. Dan jagalah dirimu jangan sampai terkena penyakit syuh, iaitu penyakit bakhil. Kan? Kerana penyakit syuh itu adalah merosakkan orang-orang yang sebelum daripada kamu. Orang dulu binasa, Allah Ta'ala binasa kan? Sebab apa? Ada satu penyakit yang menimpa mereka, ialah penyakit bakhil. Jadi penyakit bakhil ni bukan baru. Maknanya orang-orang yang dahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana apa? Ditimpakan kepada mereka kerana ada pada diri mereka ni penyakit bakhil. Jadi penyakit ni dia boleh merosakkan, iaitu mendorong mereka untuk melakukan pertumpahan darah dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan ke atas mereka. Bakhil dia tu mereka sampai maknanya peringkat berperang, menumpahkan darah dan menghalalkan sesuatu dan mengharamkan. Suatu benda yang halal diharamkan dan yang haram dihalalkan. Sampai peringkat begitu yang menimpa orang-orang yang terdahulu. Kata Nabi SAW. Maka Qadhi Iyad berkata, boleh jadi kerosakan ini ialah kerosakan yang menimpa mereka di dunia dengan melakukan pertumpahan darah di antara sesama mereka, dan boleh jadi kerosakan dan kebinasaan di akhirat. Dan yang kedua ini lebih jelas. Mana orang yang ada penyakit syuh ni, penyakit bakhil ni, dia boleh membawa kerosakan. Hidup kat dunia rosak. Kerana bila orang dia bakhil, maka orang semua tak suka. Dia jauh dari, dibenci oleh orang. Kan? Dan orang, bila orang bakhil ni, maka orang akan mengambil maknanya pendekatan. Buatlah benda-benda yang tak elok kepada dia. Maka berlaku kerosakan. Kan? Dalam dunia. Orang akan maknanya merompak, orang akan sampai peringkat membunuh, kan? Sampai peringkat mendera, sampai peringkat boleh maknanya menzalim orang. Kenapa tuan-tuan? Kerana ada penyakit syuh ni. Dan di akhirat lebih-lebih lagi kebinasaan. Harta yang mereka keluar, tak mau keluar kerana ni. Hatta kalau nak keluar zakat pun tidak. Sebab tu di dalam surah At-Taubah Allah Ta'ala menyebut, orang yang ada emas dan perak lalu tidak mengeluarkan zakat, maka emas perak tu akan dibakar dengan api neraka, maka dilekapkan di lambungan mereka. Ni cerita orang bakhil. Cerita orang bakhil. Emas perak ada simpan banyak, tapi tak nak keluar zakat, jadi kedekut. Tengok bagaimana kemusnahan yang berlaku kepada Qarun sebab sifat bakhil. Sifat bakhil dia tuan-tuan, bila keluar nak suruh keluar zakat, apa dia kata? Ini aku susah-susah cari, tiba-tiba engkau minta. Oi, Allah Ta'ala marah, murka. Dia lupa yang dia dapat tu Allah Ta'ala yang bagi. Kepandaian yang ada pada dia tu Allah Ta'ala yang bagi. Sebab bila dia kata apa? Ni harta yang banyak ni sebab aku pandai. Dia lupa yang pandai tu bagi Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, apabila dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia kata ini semua harta aku yang punya, ana yang punya, dia kata. Nak? Lalu Allah Ta'ala tenggelamkan dengan hartanya dan dia sekali. Malah besok di akhirat lebih gitu. Dia punya seksaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kerosakan bukan setakat di dunia, orang bakhil ni dekat akhirat lebih-lebih lagi. Dan yang ke-29, banyak sekali perdagangan. Maka di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah banyaknya perniagaan yang dilakukan oleh manusia, sehingga kaum wanita pun ikut berniaga bersama kaum suami. Orang lelaki ikut dengan lelaki berniaga.
Kerana perniagaan ni banyak. Tak boleh nak diurus sampai orang perempuan pun ambil bahagian untuk menguruskan perniagaan. Disebutkan oleh Imam Ahmad dan Hakim, riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahawa bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina yaday as-saah taslimul khassati wa fushuhu tijarati hatta tusharikal mar'atu zawjaha fit tijarah. Menjelang datangnya hari kiamat, para pembesar sama menyerah dan perdagangan, dan perdagangan merebak di mana-mana sehingga kaum wanita pun turut berniaga dengan suaminya. Hari ni banyaklah tuan-tuan, kedai-kedai kita tengok mana-mana, restoran-restoran, kan? Kita tengok kedai-kedai, banyak orang wanita, suami isteri bekerja, kan? Mengambil alih perniagaan dan sebagainya. Ini yang kita ingat, benda ni berlaku secara tidak sengaja, tapi sebenarnya ianya telah disebut oleh Nabi SAW. Perniagaan orang perempuan bila merebaknya, besarnya perniagaan, orang perempuan juga terlibat mengurus perniagaan bersama dengan suami dia. Kan? Dulu suami je bekerja, orang perempuan tak bekerja. Kan? Dulu mana ada orang perempuan bekerja? Suami mencari rezeki ni tugas suami. Tapi hari ni tak, dia berbeza pula. Dia berbeza. Suami keluar, isteri pun keluar. Nak keluar bekerja. Malah suami balik awal, perempuan, isteri pula balik lewat pula. Dia jadi luar biasa sekarang. Kan? Yang ni disebut oleh Nabi SAW, dia berlaku, dia dan pasti akan berlaku. Dan Imam Nasa'i meriwayatkan daripada Amr As-Salab, bahawa dia kata Rasulullah SAW bersabda, inna min asyaratis sa'ata an yafshu wal malu wa yaksura tafshu wat tijaratu. Sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah melimpahnya harta dan meluasnya perniagaan. Kan? Harta banyak dan perniagaan dia jadi berkembang. Dulu kita tak lihat, hari ni perniagaan orang tak payah pergi. Kedai pun tak ada, tapi berniaga. Untung ribu, juta-juta untung. Kedai tak ada. Kan? Jual barang atas angin ni. Dalam talian aja, tapi perniagaan dia hebat. Jadi tuan-tuan, ada apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW ini kini telah menjadi kenyataan. Perniagaan telah meluas dan tersebar di mana-mana. Kaum wanita pun ikut serta berkecimpung dalam perniagaan. Manusia sibuk mengumpul harta dan berlumba-lumba mengumpulkan kekayaan. Rasulullah SAW pernah menyatakan bahawa baginda tidak takut umat baginda ditimpa kemiskinan, tetapi baginda merasa takut kalau umat baginda dimudahkan ataupun dihamparkan kepada mereka kekayaan dunia, lantas mereka berebut memperolehinya. Jadi Nabi lebih takut orang kaya daripada takut miskin. Kan? Kalau orang kaya ni dia banyak orang kaya jadi susah. Tuan-tuan, muslimin muslimat ni bila jadi kaya terlampau, dia jadi ada penyakit lain, penyakit syuh, iaitu bakhil dan kedekut. Ini masalah. Orang miskin memang dia tak ada nak memberi. Jadi dengan sebab itu kemiskinan Nabi tak takut. Kerana apa? Bila orang miskin ada, dia tak mampu nak memberi. Jadi ini yang disebutkan. Dan Nabi mengatakan, wallah mal faqru ahsya alaikum walakinni ahsya an tubsatad dunya alaikum kama yubsatu ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tulhikukum kama ahlaktu.
Nabi SAW bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran atau kemiskinan yang aku khawatirkan di atas kamu, tetapi yang aku khawatirkan atas kamu ialah apabila dunia ini dibentangkan, dilapangkan untuk kamu sebagaimana dilapangkan untuk orang-orang sebelum kamu. Jadi tuan-tuan, orang jadi sibuk dengan urusan. Mereka mengurus harta. Kita ni zaman sekarang kalau ada harta banyak, kita lalai. Dia tidak seperti mana orang yang hidup pada zaman Nabi. Satu riwayat tuan-tuan, orang hidup zaman Nabi ni, dia masuk di dalam kebun tamar. Masuk waktu kebun tamar sebelum masa. Dia masuk, dia tengok buah-buah tamar, pokok tamar tengah menguning, tengah ada yang dah nak masak. Kan? Masuk dalam kebun tamar, bunyi burung-burung. Kemudian mengalir dalam kebun tamar tu, ada anak-anak air mengalir. Bunyinya menyebabkan jiwa jadi tenang. Sehingga dia leka dalam kebun tamar dia tadi. Masuk waktu asar, kemudian dia datang ke masjid, orang dah selesai semayang. Orang dah balik, dia tanya, dah selesai semayang? Allah. Terlepas semayang asar berjamaah, dia pun tahan jamaah. Kan? Satu riwayat sebut cerita ni berlaku pada zaman Nabi. Dia tahan jamaah. Dia kata, aku menyesal sungguh hari ni tak dapat semayang berjamaah asar. Tuan-tuan, aku disibukkan oleh kebun. Hari ni aku nak bagi tahu kau, kebun ni aku wakafkanlah kerana dia telah melalaikan aku daripada Allah. Zaman sekarang mana ada? Ada orang buat gitu tu. Payah kita nak jumpa. Kita duk ngelak-ngelak kereta ni, azan masuk. Kita datang masjid, orang nak balik, Allah, kereta ni melalaikan aku. Ni tuan-tuan, kereta ni saya sedekah. Tak ada. Beli tambah lagi ada. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati, itulah imannya orang yang ada pada zaman Nabi SAW. Kan? Harta tu kalau dia lalai, dia sedekah terus. Dia infakkan terus. Ini kehebatan orang yang ditarbiyah dan orang yang hidup pada zaman Nabi SAW. Kan? Lalu apa? Kamu berlumba-lumba merebutnya. Bila harta ni banyak, dilapangkan harta, manusia dia berebut. Dia sampai lupa kewajipan tugas dia kepada Allah. Dia lupa dia. Dia jadi lupa. Dia lalai dengan harta dia. Lalu kamu binasa kerana sebagaimana orang-orang yang binasa kerana. Jadi itu orang-orang yang berlumba mencari kehidupan, kejar harta ni sampai dia akan jadi binasa. Orang dulu binasa kerana apa? Kerana harta. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka di riwayat Muslim lafaznya tulhikum kama alhadhum. Jadi menjadikan kamu lalai sebagaimana menjadikan mereka lalai. Jadi harta ni dia boleh melalaikan kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tapi kalau tak ada harta pun susah juga. Kan? Ada harta banyak dia jadi lalai. Tapi kalau tak ada harta pun susah juga. Kan? Jadi nak tuan-tuan, biarlah kita ni menjadi orang yang pertengahan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kan? Kamu ni sebaik-baik umat, kata Nabi. Kenapa? Dia jadi umat pertengahan. Kan? Ta'muru anil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerjanya apa? Mengajak orang buat baik, menyuruh orang buat baik, dan menghalang manusia daripada kerja-kerja mungkar. Itu sebaik-baiklah umat. Yang Nabi kata kamu ni sebaik-baik umat, tu kerjanya mengingatkan. Jadi maknanya tuan-tuan, program-program yang macam ni kita kalau tak ada orang pun kita kena buat juga. Sebab apa? Ini program maknanya amal ma'ruf nahyu 'anil munkar. Kerja mengingatkan orang. Walaupun orang tak suka dengar. Memang benda-benda ni mana orang suka dengar. Cerita ni, awak ni jangan bakhil sangat. Orang tak suka. Orang tak suka sebut tu tuan-tuan.
Ni awak jangan leka dengan harta banyak. Orang mana suka? Awak ni busybody juga. Nak ambil tahu cerita orang. Banyak harta tak banyak. Kedekut apa. Itu kawan punya suka lah. Dia tak suka. Benda-benda ni orang tak suka dengar. Orang kata jangan lalai ni, datanglah sembahyang berjemaah. Dia pun cakap, kami punya pasal lah, kami nak datang, tak nak datang. Dia tak suka dengar benda-benda ni. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan, kewajipan pada kita, suka orang suka dengar ke tak suka dengar pun, kita kena jalan juga. Ada orang ke tak ada orang ke, 5-6 orang pun jalan aja lah. Nak tunggu masjid penuh sampai kiamat tak penuh, tuan-tuan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Kadang-kadang yang penceramah dengan kamera je. Orang tak ada. Kita ingat ramai. Kan? Rupanya dengan kamera je. Tuan-tuan, kalau di Masjid Putrajaya ni, boleh Putrajaya, yang mengajarnya, adalah sana ujung. Kalau kita tengok, cerah. Kan? Kita kata ada orang, tak ada orang. Kamera bukan main besar depan. Ada 5 pula tu kamera tu. Macam ramai. Rupanya tak ada orang. Kamera lagi banyak daripada orang. Jadi ini di akhir zaman, tuan-tuan. Nak tunggu orang ramai, jawabnya tak ada. Dia akan tak ada. Kan? Kerana masing-masing mengatakan saya sibuk. Kan? Kita dengar khutbah malam. Kan? Jadi tuan-tuan, jangan lalai. Kan? Jangan hari ni kita disebut hilang. Besok takut kita punya nama pula disebut sebagai orang yang mati pula. Jadi tu jaga-jaga. Khutbah semalam tu khutbah yang sangat bagus tu. Dibaca kan. Kalau boleh dihembuskan kat telinga semua orang. Boleh datang ke masjid. Kan? Besok nama kau dipanggil. Hari ni kita menzahirkan kesedihan kerana sahabat kita ni yang mati ni Fulan bin Fulan, jawatan kuasa masjid Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ni payah benar nak cari kita kat masjid. Besok satu masa kita akan dibawa ke masjid. Dan orang umumkan yang hilang selama ni Fulan, hari ni kita nak semayangkan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita jangan jadi lalai dengan kehidupan. Buat ajalah kan. Nak program-program kita buat ajalah. Kerana yang menggerakkan hati manusia ni bukan kita. Kan? Kerana yang mendatangkan manusia ni, yang menggerakkan langkah kaki manusia ni bukan kita. Allah Ta'ala yang gerakkan. Tujuan kita ni buat ajalah. Supaya apa? Besok kita tak didakwa oleh Allah. Aku bagi engkau tugas, aku bagi engkau amanah, apa engkau buat? Itu payah nak jawab depan Tuhan nanti. Kan? Payah kita nak jawab. Dengan sebab itu kita buatlah kadar kemampuan kita. Kan? Kita nak marah orang, kenapa tak datang? Tak boleh kita nak marah. Lagi jauh dia. Maknanya tuan-tuan berhikmah. Kan? Buat ajalah. Sekadar mampu supaya apa? Kita ada jawapan di depan Allah. Ya Allah, aku dah buat dah. Tapi orang tak nak datang. Aku tak boleh buat apa-apa. Jadi ini ingatannya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hadis yang terakhir pada bab ni, "Idza futihat alaikum farisul wal rum ayyu qaumin antum?" Qala Abdurrahman ibnu Auf, "Naqulu kama amarana Allah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au ghaira zalika tatanafasu summa tatahasadu summa tatadabaruna summa tatabaghabuna au nahu zalik." Apabila negeri Farsi dan Rom, Farsi dan Rom ni ialah Iran, Iran telah dibuka untuk menjadi, untuk kamu dapat kamu kalahkan, akan menjadi kaum macam apakah kamu? Maka Abdurrahman bin Auf menjawab, kami akan berbuat sebagaimana yang diperintah oleh Allah kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah, atau yang lain lagi yang kamu lakukan, iaitu kamu saling berlumba, berebut, kemudian saling iri dan deki,
dan kamu saling membelakangi, kemudian saling membenci dan sebagainya. Jadi Nabi SAW sebut ni penyakit orang akhir zaman. Kan? Bila maknanya pemerintahan tu berkembang, harta semakin banyak, kan? Perniagaan semakin luas, apa yang akan jadi pada manusia? Mereka saling berlumba-lumba, berebut-rebut, saling iri hati, nak menjatuhkan di antara satu sama lain, kan? Mereka ni mula berbantah-bantah dan tak mau bersegur apa. Perasaan benci semakin bertambah. Ini bila akan berlaku, bila maknanya Rom dan Farsi itu telah dikalahkan oleh Islam. Jadi penyakit-penyakit ni akan berkembang dalam kehidupan orang Islam. Kita tengok negara-negara Islam sekarang, mana ada bersatu? Palestin tu diganyang dah ratus tahun dah. Mana ada orang Islam bersatu? Kan? Saudi, negara yang kata kaya, tak ada, tak hirau pun. Orang kata tak tolong. Kami ni susah sikit nak tolong. Nanti Amerika marah. Kan? Jadi tuan-tuan, yang beraninya Iran, orang serang dia lah, kan? Nak naik musnah negara. Kan? Dan orang Islam pula marah dia. Ni kau ni sibuk-sibuk buat apa? Dia jadi susah. Ini yang berlaku. Kan? Orang Islam dengan Islam ni dia tak bersatu. Kerana apa? Masing-masing menjaga kepentingan. Kuwait, Qatar, tu semua negara-negara kaya. Kalau tolong, selamat orang Islam. Tapi mereka tak dijaga. Kan? Mereka jaga kepentingan. Mereka letak harta mereka banyak-banyak di negara orang bukan Islam. Orang Islam tak dibantu, ditolong. Lantak engkau lah, bukan negara aku. Kan? Malah bersahabat dengan sekutu-kutu yang bukan Islam, yang membunuh orang Islam. Ini tuan-tuan, mereka jadi lemah. Sebab tu hari ni orang Islam diganyang orang, tak ada apa. Tak ada siapa yang nak hirau. Sedangkan negara Islam tu lebih banyak daripada negara yang bukan Islam. Tak boleh buat apa-apa. Negara kecil-kecil ni bersuara je, hentam orang. Habis sekat ekonomi, naik harga, pulau habis tak naik. Kan? Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lalu dikata munafasah, iaitu berlumba-lumba untuk memperoleh kekayaan dan kedudukan dunia, menyebabkan lemahnya kehidupan beragama. Cari harta banyak, berlumba-lumba sampai tak ingat, menjadikan apa? Lemahnya kehidupan beragama dan rosaknya umat saling bersengketa. Kalimat mereka sebagaimana terjadinya kepada umat-umat yang terdahulu. Ini tuan-tuan, kita mengambil ingatan. Jadi sebagai penutupnya tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita renungkan satu ayat yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Mulk. Apa Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk? Famshu fi mana kiha. Mana kiha. Wa kulu min rizkin wa ilaihin nusyur. Apa yang Allah Ta'ala nak sebut tuan-tuan? Berjalanlah ke seluruh penjuru. Mana penjuru alam ni kita bergerak dah. Kita bergerak dah mana-mana, tapi kita kena ingat kepadanya tempat kita kembali. Jauh macam mana pun kita pergi, jauh macam mana pun kita bergerak, kita kena ingat kita ni akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menunjukkan kepada kita tuan-tuan, berjalan di atas muka bumi ni, kita kena ingat 5 benda. Yang pertamanya, dunia ni sementara, akhirat ni selama. Kita berjalan dah, pergilah di mana-mana, tapi kita jangan lupa dunia ni sementara. Sampai masa mati. Akhirat yang kekal. Dan kita kena tahu setiap langkah yang kita bergerak mesti ada tujuan. Kan? Mesti ada tujuan. Hari ni tuan-tuan bergerak, berlangkah ke masjid, mesti ada tujuan.
Pertama, nak sembahyang berjamaah. Yang keduanya, nak dengar kuliah. Ada tujuan. Jangan bergerak melangkah tak ada tujuan. Pergi mana? Saja je jalan-jalan. Tak boleh tuan-tuan. Hidup ni mesti ada tujuan. Kan? Sebab apa? Kita pergi di mana-mana pun kita kena ingat kita ada tempat kembali. Mana buat sesuatu, kita melangkah di mana-mana kita langkah, mesti ada matlamat dan tujuan. Kan? Matlamat kita hidup apa? Dunia ni tempat beramal. Akhirat tu tempat menerima imbuhan. Kan? Yang ketiganya, kita berjalan dekat atas dunia ni, kita kena ingat rezeki Allah Ta'ala dan bukan hasil semata-mata. Macam mana banyak pun kita terima, kita kena ingat Allah. Kan? Aku ni dapat kaya sekarang, aku kaya sekarang ni Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala yang bagi. Ingat Allah dulu. Jangan ni, orang kata awak kaya, tengoklah brand, siapa? Jangan tuan-tuan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Sampai lupa dengan Tuhan. Awak sampai sekarang umur 70 sihat. Tengoklah, jogging setiap hari. Tuan-tuan ingat Tuhan lah dulu. Aku sihat no. Awak 70 tahun sihat lagi. Allah Ta'ala bagi pinjam. Sihat. Sebutlah Tuhan dulu. Barulah nampak tawaduk sikit. Kan? Ni awak sihat ni. Tengoklah. Kat Stadium Fatimah tu. 4 pusingan setiap hari. Jangan. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Ingatlah Tuhan dulu. Kan? Bukan kita punya hasil semata-mata tu. Kita kena ingat. Anak kita, orang kata, awak punya anak berjaya semua. Tengok bapak dia macam mana. Janganlah gitu. Ingatlah Tuhan. Alhamdulillah, anak-anak semua berjaya. Kan? Berkat. Tu kita tuan-tuan. Barulah ada nampaknya bertambah kehidupan baik. Kan? Ini semua dia je. Kan? Awak sekarang ni pemimpin berjaya je. Tengoklah. Lupa nak sebut Tuhan. Jadi tuan-tuan, hidup ni 5 perkara tadi, mana rezeki Allah Ta'ala bukan hasil kita. Itu sebabnya Qarun tu, bila dia katakan awak punya harta banyak, dia kata ini semua kecerdikan daripada saya. Lupa nak sebut Tuhan. Allah Ta'ala tenggelamkan. Sebab tu jangan. Dan yang keempatnya, kita berjalan di atas dunia ni tuan-tuan, Al-Quran ini sebagai panduan dalam hidup. Letakkan Quran dalam kehidupan kita. Jalan macam mana jauh pun, Quran ini panduan hidup kita. Jangan tinggalkan Quran. Kan? Tuan-tuan nak baca TikTok ke, nak baca WhatsApp ke, bacalah. Tapi Quran jangan lupa baca. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Sibuk macam mana hidup pun, Quran jangan lupa baca. Kerana Quran ni beri ketenangan hidup, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang kelimanya, kita berjalan di atas muka bumi ni, kita kena ingat takwa menjadi pelindung daripada kesesatan. Kena ada takwa. Sebab tu tiap-tiap minggu imam akan baca dalam khutbah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dengan erti kata, buat yang Allah Ta'ala suruh, tinggalkan yang dilarang. Maknanya kalau kita ni tuan-tuan ingat kepada pesan takwa, kita selamat hidup dunia dan akhirat. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ditanya, dia tanya maknanya Ibnu Mas'ud. Kan? Dia kata macam mana takwa? Takwa ni dia kata ibarat kalau engkau lalu pada satu tempat yang penuh dengan duri. Macam mana engkau berjalan pada tempat? Dia kata aku akan berhati-hati supaya tak tersusuk dengan duri. Maka kata Sayyidina Umar, itulah takwa. Jadi tuan-tuan, hidup kalau tak ada takwa, sesat kita. Orang berpolitik kalau tak ada takwa, musnah. Kan? Orang berkerjaya kalau tak ada makna takwa, habis. Tengok, tak ada takwa, rasuah. Kan? Orang politik kalau tak ada takwa, macam-macam masalah timbul. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ni 5 perkara kita kena ingat. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala nak beri mesej yang kepada kita.
Bahawa apa? Islam bukanlah agama yang mengajar kita meninggalkan dunia. Kan? Dia Nabi tak suruh kita tinggalkan dunia. Dan Allah Ta'ala pun tak suruh kita meninggalkan dunia. Kan? Mana carilah dunia, tapi jangan lupa, kau lupakan akhirat. Kan? Jangan lupa akhirat. Kerana Islam mengajar kita supaya tidak tersesat dalam dia. Kejar dunia tapi jangan tersesat dalam dunia. Ini berat. Kalau tersesat dalam dunia, payah. Carilah. Kau nak cari kehidupan, nak cari apa, carilah. Tapi jangan sampai tersesat. Kan? Tuan-tuan, tersesat dalam dunia ni payah. Kan? Besok ke akhirat pun sesat juga. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan, ingat pesan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjalanlah, tetapi jangan lupa pulang. Kan? Kita kena ingat, kita berjalan, jangan lupa pulang di pangkal jalan. Iaitu apa? Matlamat kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah kepada kita, insya-Allah. Panjang umur kita bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Bismillah.